Bab bila seseorang dari kamu mengucapkan amin dan malaikat di langit mengucapkan amin, maka berbetulan amin kedua-duanya, nescaya diampunkan dosanya yang terdahulu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya telah mengisikan satu bantal untuk Nabi SAW, yang mana padanya, ini pada kulit bantal itu ada gambar-gambar tamathil, ada gambar-gambar ka'anna numruqah, ka'annal wisada itu numruqah. Bantal itu macam numruqah, yakni bantal kecil, bantal sandar. Ini kata perawi lah, bukan kata Aisyah. Faja'a, maka Nabi SAW pun datang. Faqama bainal babain, dia pun berdiri di antara dua pintu dan mula berubah mukanya. Saya pun berkata, ma lana ya Rasulullah, kenapa dengan kami wahai Rasulullah? Qala, jawabnya, kenapa dengan bantal itu? Ma balu hadhihi alwisadah, kenapa dengan bantal itu? Qultu wisadatun, saya kata itu adalah bantal yang saya buatkan untuk engkau bertelekan di atasnya. Qala, Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau tahu bahawa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya gambar, dan orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat nanti? Dan fayaqulu atau fayuqalu, dan dia berkata atau dikatakan, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu telah buatkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Talha berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya anjing, dan tidak masuk juga ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar tamathil, gambar patung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid bahawa Abu Talha menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah fihi surah yang ada gambar di dalamnya. Busr berkata, selepas itu Zaid bin Khalid jatuh sakit, kami pun pergi menziarahinya. Kami dapati di rumahnya ada tirai yang ada gambar padanya. Fakultu, maka saya pun berkata kepada Ubaidullah Al-Khawlani, bukankah dia telah menceritakan kepada kita, yakni hadis berhubung dengan gambar-gambar? Faqala, Ubaidullah berkata, memang. Dia berkata, illa raqm, kecuali goresan atau lakaran pada kain. Tidakkah engkau dengar dia kata begitu? Saya berkata, tidak. Qala, jawab Ubaidullah, memang dia telah berkata begitu. Dia telah menyebutkan begitu, yakni dengan disebutkan kecuali itu, melainkan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW, katanya Jibril telah berjanji dengan Nabi SAW, yakni untuk datang. Faqala, selepas itu dia berkata, kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat gambar dan juga anjing, yang terdapat gambar ataupun anjing di dalamnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, bila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kamu ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana orang yang kata-katanya menepati atau berbetulan dengan kata-kata malaikat, dengan ucapan malaikat, nescaya diampunkan baginya dosanya yang terdahulu, yakni dosanya yang lalu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, sesungguhnya seseorang dari kamu
benar-benar berada dalam sembahyang. Madamatis salah tahbisu, selagi sembahyang itu menahannya, selagi sembahyang menahannya. Malaikat pula berkata, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ma lam yaqum min salatihi, selagi dia tidak bangkit dari sembahyangnya ataupun selagi dia tidak berhadas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safwan bin Ya'la daripada ayahnya, yakni Ya'la, katanya saya telah mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, wa nadau ya maliku, mereka berseru, oh penjaga. Kata Sufyan dalam bacaan Abdullah, wa nadau ya mali, sama juga maknanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah istri Nabi SAW, dia menceritakan kepada Urwah bahwasanya dia pernah berkata kepada Nabi SAW, pernahkah berlalu suatu hari kepadamu yang lebih berat daripada hari Uhud? Qala, Nabi SAW menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu, sesungguhnya saya telah mengalami dari kaummu apa yang telah saya alami. Yani banyak yang telah saya alami dari kaummu. Tetapi yang paling berat saya alami daripada mereka ialah pada hari Aqabah, bila mana saya kemukakan diri saya kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal, tetapi dia tidak menyahut. Dia tidak menyahut permintaan saya. Lam yujibni ila ma aradtu, dia tidak menyahut kepada apa yang saya mahu. Yani dia tidak menyahut, dia tidak menerima permintaan saya. Saya pun berangkat dalam keadaan sedih, ala wajhi, berangkat pergi dalam keadaan sedih, dan tidak sedar kecuali saya sudah berada dekat qarni Tha'alib. Farafa'tu ra'si, saya pun angkat kepala saya. Rupa-rupanya ana bi sahabah, rupa-rupanya saya telah ditudungi, telah dinaungi oleh awan, yang semacam awan. Fa nazartu, saya pun perhatikan, fa idza fiha Jibril, rupa-rupanya ada di dalamnya Jibril. Fanadani, dia pun menyuruh saya. Faqala, katanya, innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu dan jawapan mereka kepadamu. Wa qad ba'athallahu ilayka malakal jibal, sesungguhnya Allah telah menghantarkan kepadamu malaikat gunung ataupun bukit, untuk engkau suruhnya apa yang engkau mahu terhadap mereka, yang terhadap orang-orang kafir itu. Fanadani malakul jibal, maka malaikat bukit itu pun berseru kepadaku, dia memberi salam kepadaku, kemudian dia berkata, wahai Muhammad, begitulah, zalika, begitulah, yani benarlah seperti kata Jibril itu. Apa kehendakmu? Kalau engkau mahu untuk aku hentakkan ke atas mereka dua buah bukit ini, yakni nescaya aku akan lakukan. Nabi SAW menjawab, bahkan saya berharap Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan daripada sulbi mereka, jadi daripada keturunan mereka, orang yang akan menyembah Allah sahaja, ataupun semata-mata dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Ishaq Asy-Syaibani, katanya saya bertanya Zir bin Hubaish tentang firman Allah Azza wa Jalla, fakana qaba qausain aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha, maka ia berada pada jarak dua busur panah atau lebih hampir lagi, lantas diwahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Qala, katanya, kata Zir bin Hubaish, Ibnu Mas'ud menceritakan kepada kami
bahawa Nabi SAW telah melihat Jibril mempunyai 600 sayap. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Alqamah daripada Abdullah, laqad ra'a min ayati rabbil kubra, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian dari tanda-tanda Tuhannya yang besar. Qala, kata Ibnu Mas'ud, dia telah melihat rafrafan akhdar, yakni hamparan hijau, sadda ufuqas sama, yang telah menutupi ufuk-ufuk, yang telah menutupi ufuk langit. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, sesiapa yang mendakwa bahawa Muhammad telah melihat Tuhannya, sesungguhnya dia telah mengadakan suatu perkara yang besar. Tetapi sebenarnya dia telah melihat Jibril dalam rupanya dan kejadiannya, dalam keadaan ia menutupi ma bainal ufuk, antara ufuk, yakni menutupi ufuk. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Masruq, katanya, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana dengan firman-Nya, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, kemudian dia menghampiri lalu menjuntai, kedudukannya sejauh ataupun sejarak, pada jarak 2 busar ataupun busur panah, atau lebih hampir lagi. Qalat, kata Aisyah, itu adalah Jibril, kana ya'tihi fi suratir rajul, dia selalu datang kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, dalam rupa orang. Pada kali ini ia datang kepada Nabi SAW dalam rupa yang merupakan rupanya, yakni dalam rupa asalnya. Fasaddal ufuk, maka dia menutupi ufuk. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Samurah, katanya, Nabi SAW bersabda, saya telah melihat malam tadi 2 orang lelaki datang kepadaku. Faqala, begitu pun ada dalam nuskah yang lain ada faqala, yakni dengan ifrad. Ada kedua tu dalam nuskah kita ni, dibuat gitu. Lalu kedua mereka berkata, ataupun seorang daripadanya berkata, alladhi yuqidun nar malik khazinun nar. Yang menyalakan neraka, penjaga, pengawal neraka. Dan saya Jibril, dan ini Mikail. Nah, begitulah. Kalau kita kata qala, jadi dengan ifrat, yani berkatalah yang menyalakan api. Ini fa'il dia, alladhi, yang menyalakan apinya di neraka, yaitu penjaga, pengawal neraka. Wa ana, dan saya Jibril, dan ini Mikail. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi dia enggan, maka bermalamlah si suami itu dalam keadaan marah. Para malaikat melaknatkannya, para malaikat melaknatnya, melaknat istri, sehingga ke pagi besok. Taba'ahu Syu'bah Abu Hamzah ibnu Dawud Abu Muawiyah menjadi mutabi' kepadanya, yakni kepada Abu Awanah daripada A'mash. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Syihab, katanya, saya telah mendengar Abu Salamah menceritakan kepada saya. Saya telah mendengar Abu Salamah menceritakan kepada saya, yakni dia kata,
Jabir bin Abdullah menceritakan kepada saya bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, kemudian terputus wahyu dari saya seketika atau beberapa ketika. Fabaina ana amshi, ketika saya sedang berjalan-jalan, saya mendengar atau saya terdengar suara dari langit. Saya pun mengangkat pandangan saya ke arah langit. Fa idzal malak, rupa-rupanya malaikat yang telah datang kepada saya di Hira sedang duduk di atas kerusi antara langit dan bumi. Faju'ithtu minhu, saya ketakutan kerananya. Hatta hawaitu ilal ard, sehingga saya tersungkur sehingga saya tersungkur ke bumi. Selepas itu saya pulang kepada istri saya sambil berkata, zammiluni, zammiluni, selimutkanlah saya, selimutkanlah saya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangun dan ancamlah, hingga kepada firman-Nya, warrujza fahjur. Kata Abu Salamah, ar-rujza maknanya al-awthan, berhala-berhala, fahjur maka tinggalkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Aliyah, katanya sepupu Nabi kamu SAW, maksudnya Ibnu Abbas, meriwayatkan daripada Nabi SAW sabdanya, saya telah melihat pada malam diisrakan saya Musa, seorang lelaki yang Adam, yang Adam, merah kulit, tualan tinggi, ja'dan, kerinting rambutnya, ka'annahu min rijali syanu'ah, semacam dia salah seorang orang syanu'ah. Wa ra'aitu Isa, dan saya telah melihat Isa, seorang yang merbu'an, seorang yang sederhana, susuk tubuhnya, marbu'al khalq, gempal orang, ilal humrah wal bayad, putih, antara ilal humrah wal bayad, antara merah dan putih, maknanya putih merah. Sabitar ra's ataupun sabtar ra's, rambutnya lurus. Ra'aitu malikan, dan saya telah melihat penjaga, pengawal neraka dan dajjal. Fi ayatin, termasuk di antara tanda-tanda yang Allah telah tunjukkannya kepada baginda. Fala takum fi miryatin min liqa'ih, oleh itu janganlah engkau dalam keraguan tentang pertemuannya. Qala Anas berkata, Anas dan Abu Bakrah meriwayatkan daripada Nabi SAW, para malaikat menjaga Madinah daripada Dajjal. Bau maja fi sifatil jannah. Habis itu. Nah, kita balik semula. Babun idza qala ahadukum amin wal malaika fis sama' amin, dan seterusnya. Ini dalam nuskhah ini ada tajuk ni. Dalam setengah-setengah nuskhah tak ada tajuk ni. Sebenarnya tajuk ni tak ada dalam setengah-setengah nuskhah yang lain. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, hasyiah nombor 1, wa'lam anna hadzal bab lam yujad fi ba'd an-nusakh. Bab ni tak ada dalam setengah-setengah nuskhah, tak ada. Wa huwa aula, dan hak lebih sesuainya, lebih patutnya tak ada. Itu dia komen ni Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Ahmad Ali Saharanpuri, ni yang membuat hasyiah ni, Ahmad Ali Saharanpuri, yang buat syarah kepada kitab Abu Daud tu, Sunan Abu Daud, Badlul Majhud, namanya Khalil Ahmad Saharanpuri. Ni Ahmad Ali, Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Sama-sama Saharanpur. Tak jauh lah daripada Dioban, tempat sekolah besar tu, universiti yang terkenal tu, tak jauh daripada Dioban. Saharanpur ini, di situ ramai lahirnya ulama-ulama hadis yang besar-besar.
Tetapi akhirnya Saharampur itu nak ban pun orang tak benar. Tak boleh ban pakai speaker, tak boleh. Jadi seperti Singapura, ban lah ke dalam masjid. Pasal apa? Ramai penduduk Hindu. Itulah cerita Saharampur sikit. Hak sepatutnya, hak lebih moleknya, dia kata tidak ada pun tajuk ini. Ini komen dia. إذ لا تعلق لأكثر الأحاديث التي فيه بهذه الترجمة كذا في الكرماني. Kerana tidak ada hadis-hadis yang tersebut di bawah tajuk ni, tidak ada kena-mengena dengan tajuk ni. Tak ada kena-mengena, tidak sesuai. Demikianlah dia pun ambil ni muhasyi ni, pembuat hasyiah ni Ahmad Ali ni, dia ambil daripada berbagai kitab syarah kepada Bukhari ni. Di antaranya syarah Kirmani, syarah lama ni, syarah lama. Gitulah sebut. Mana mengikut Kirmaninya tak ada ni terjemah tajuk ni, tak ada. Hak moleknya pun begitu. Qala sahibul Fath, pengarang kepada kitab Fathul Bari, Hafiz Ibnu Hajar, dia kata apa? Waqa'a fi katsirin minan nusakh huna bab. Dalam banyak nuskhah di sini terdapat bab. Idza qala ahadukum ilah. Mana dia sebut. Dalam banyak nuskhah ada sini bab. Maknanya nuskhah Hafiz Ibnu Hajar tu pun guna tu tak ada juga. Tapi dalam banyak nuskhah dia kata ada, sini ada bab. Bermakna, kata Hafiz Ibnu Hajar, terjemah ini, tajuk ini adalah tajuk tanpa hadis. Tajuk tanpa hadis. Sebab hadis-hadis yang tersebut ni tak ada kena-mengena dengan tajuk ni, tak sesuai. Ini bermakna tajuk tanpa hadis. Banyaklah dalam kitab Bukhari ni sampai situ. Ada tajuk, hadisnya tak ada. Macam-macam lah pendapat ulama berhubung dengan tajuk yang seperti itu. Ada yang mengatakan dia buat tajuk dulu, sedang dia hanya nak bubuh lah hadis, mana-mana hadis di bawah tajuk tu. Tiba-tiba tak ada, mati dulu, tak ada. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan dia buat tajuk saja dulu, lepas tu dia cari hadis yang menepati syarat dia tu tak ada, maka dia tinggalkan kosong begitu. Ada juga, ada kalanya dia buat tajuk saja, pasal hadis tak ada. Pasal apa? Sebab dalam tajuk tu sudah ada sebut dah ayat Quran ke apa, dia kira memadai dah. Kalau tak ada hadis pun yang menepati syarat dia, ayat Quran tu sudah lebih daripada cukup. Ada juga dia buat lagu. Ada juga dia buat tajuk tak ada hadis di bawah dia tu, dengan tujuan tashhid, tashhidzan lil adhan, yakni untuk mengasah fikiran kita, nak kilir fikiran kita, biar kita fikir apakah, cuba cari hadis. Dah banyak dah sekala dia buat semua, buat mari tajuk, buat mari hadis, buat mari tajuk, buat mari hadis. Cuba kamu cari sendiri hadis yang sesuai dengan tajuk ni, buat mari, walaupun satu. Itu dengan maksud ujian, Ada juga ulama yang mengatakan sebenarnya tajuk tu di suatu ketika dulu Imam Bukhari buat. Imam Bukhari buat. Lepas pada tu dia mengajar banyak kali selepas pada siap ni. Banyak tahun dia mengajar kitab Bukhari ni. Mana nak kata dia mati tak ada buat? Tak. Tidak lagu tu. Dulu dia buat. Lepas pada tu dia mengajar, anak murid dia catik. Lepas tu kemudian dia sapu pula, dia buai pula pada tahun yang lain. Anak murid tu tak ada dah. Anak murid lain ketika sampai sini tak ada. Pasal apa? Pasal Imam Bukhari sapu tajuk tadi. Anak murid hak dah terima dulu, dia ambil buat kelik negeri dia hak tu. Ni yang menyebabkan jadi berbeza nuskhah kitab Sahih Bukhari tu. Macam-macam pendapat berhubung dengan masalah ni. Itulah di antaranya. وصارت أكثر أحاديث التي يتلوه لا تعلق له هنا به فأشكل أمره جدا. Jadi muskil sangatlah keadaannya. Pasal apa? Hadis-hadis yang berikut ni tidak sesuai, bahkan sesuai dengan tajuk sebelum pada ni, kalau nak sesuai pun. Wasaqata lafzu bab min riwayati Abi Dzar. Dalam riwayat Abu Dzar, salah seorang yang ampunya nuskhah Bukhari ni, tidak ada lafaz bab ini. Tidak ada lafaz bab dalam nuskhah dia. Bab idza qala ahadukum ni tak ada bab.
lafaz bab itu tidak ada. Fa khaffal iskal, ringan sikit kemuskilan itu. Kalau tak ada bab itu, ringan sikit kemuskilan itu. Tidaklah berapa muskil sangat kalau tak ada bab itu. Tetapi ringan sikit tu kalau dia kata bihadzal isnad au wa bihi qala. Tu. Kalau dia kata bihadzal isnad ataupun dia kata wa bihi qala, seperti kita duduk baca setiap permulaan hadis ni, wa bihi qala haddatsana. Kalau baca lagu tu maka hilanglah kemuskilan. Waqad sana'a dzalika al-Ismaili. Ismaili telah buat lagu ni. Dia buat lagu ni. Ismaili salah seorang tokoh besar. Dalam meriwayatkan Sahih Bukhari ni, dia ada nuskah dia sendiri. Dia kata dia buat lagu ni. Fa innahu saqa hadis yata'aqabun. Dia buat mari hadis yata'aqabun sebelum pada ni, sebelum daripada bab ni. Daripada Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al malaikatu yata'aqabuna. Dia buat mari hadis yata'aqabun dulu. Bila dia selesai, dia pun kata wa bihadzal isnad idza qala ahadukum, wa bihadzal isnad, yakni dengan sanad ini, dengan sanad tadi juga, apabila seseorang berkata saqahu min tariqain, dia buat mari daripada dua tariq, daripada Abi Zinad, yakni tadi daripada Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Hak ni pula hak lain daripada Abu Zinad juga. Lafaz dianya idza qala ahadukum amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahuma al ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maknanya hak ni bukan tajuk, ini adalah isi hadis juga, matan hadis. Cuma dia tidak amari sanad. Dia tidak amari sanad. Seseorangnya bila tak ada bab tu dia kata wa bihadzal isnad. Mana dengan sanad tadi juga, yang di sanad Abu Zinad tadi juga ada hadis ni mari ni. Wa zahara bihadza anna hadzal hadits wa ma ba'dahu min al ahadits baqiyatu tarjamatil malaikah wallahu a'lam. Intaha kalamul Fath. Dari sini nyatalah bahawa hadis ini dan hak selepasnya, hadis-hadis selepasnya adalah adalah saki baki. Hadis di bawah tajuk al-malaikah, di bawah tajuk malaikat semua sekali ni, bawah tajuk malaikat asal tu. Yang ni sebelah ni lagi ni, zikril malaikah pada muka surat 455. Ni pun lanjutan, sambungan daripada hadis berhubung dengan waktu, bukan bab lain ni, tak ada ni. Ini kata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari yang dinukil oleh Syekh Ahmad Ali Saharanpuri. Gitulah kedudukan. Hak semoleknya tak ada, hak semoleknya. Yang ni ia tidak termasuk di dalam terjematil bab tanpa tajuk, tanpa hadis. Kerana maksud-maksud yang kita sebutkan tadi tak termasuk dalam hak tu. Bahkan ni keliru ni. Hak ni hadis ni sebenarnya. Hak ni hadis dah ni, hadis dah. Hadis dah ni. Idza qala ahadukum, memang ada pun hadis lagu ni. Lafaz hadis lagu ni. Tapi kalau buat bab lah, kalau ada bab ni muskil. Muskil sangat. Inilah yang disebutkan. Ini menunjukkan bahawa Sahih Bukhari ni dia ada beza-beza dari segi nuskah dia. Nak tahu apa nuskah dia, dalam muqaddimah dulu kita bincang tentang Sahih Bukhari ni, Anas sudah sebut dah. Dan kalau nak tengoklah dalam kitab Fathul Bari ke, dalam muqaddimah dia tu, ataupun dalam muqaddimah Lami'ud Darari, situ lebih detail lagi. Lami'ud Darari takrir kepada Sahih Bukhari yang dibuat oleh Maulana Rashid Ahmad Ganguhi. Maulana Rashid Ahmad Ganguhi adalah tu panjang lagi, dia sebut jelas, sebut orang ni gini-gini pada tahun sekian-sekian. Orang ni nuskah dia tidak lengkap, orang ni nuskah dia lengkap, orang ni nuskah dia lebih lagi daripada nuskah dia, sebut situ. Bermakna kita pun setujulah hak ni, maknanya dia tidak ada bab ni supaya dengan hak kebanyakan tu. Setujulah hak ni sambungan daripada hadis ataupun bab dulu berkenaan dengan malaikat lagi. Nak cerita tentang malaikat lagi,
Malaikat ni apa ni yang disebutkan oleh Aisyah daripada Nabi SAW. Dia tak mau masuk ke dalam rumah hak ada patung, hak ada anjing, di sini berkenaan dengan patung dulu. Jadi Aisyahnya duduk isi bantal, isi lagu mana? Oleh orang zaman dulu dia bubuh kabu kan, dia bubuh kapas dalam sarung tu, untuk buat bantal. Sarung baru, kabu ataupun kapas itu sudah ada, bubuh dalam tu. Lepas tu pada kulit dia tu ataupun sapu dia tu ada gambar-gambar. Bantal itu bantal macam bantal sandal lah. Nabi SAW pun datang, dia berdiri di antara dua pintu, duduk caca, tak mahu masuk. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dia banyak perbuatan dia tu serupa dengan Jibril. Mana Jibril tak suka, dia tak suka juga. Jadi Jibril sebelum itu sudah pun mari janji, tiba-tiba nak masuk, tak pasti masuk. Duduk nak masuk lagu mana, dia kata ada patung. Dia kata gitu. Nabi SAW pun tak suka juga. Wa ja'ala yataghayyar wajhuhu, berubah muka dia. Saya pun berkata, kenapa dengan kami wahai Rasulullah? Apa yang tak kena pada kami ni wahai Rasulullah? Dia kata, apa bantal tu? Saya pun cerita lah bantal ni kita sudah jumpa dah dalam gambar dulu. Sudah jumpa dah, jadi tidak nak panjang lah sini. Nak ceritanya, dia kata, tidakkah engkau tahu bahawa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar, ada patung? Di sini jelas menunjukkan gambar di sini bukan dengan makna patung hak stokor gitu, tetapi hak ada pada bantal tu tentu sekali dalam bentuk gambar lah, dalam bentuk gambar. Hak setara tu pun tak boleh. Hak dengan detailnya, dengan panjangnya kita sudah bicara dulu, tak perlu diulangi lagi dah. Seterusnya Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Tak boleh masuk. Ini masalah muskil lah, kita sudah bicara dah sebahagiannya, banyak lah bicara dah. Setengah ulama kata hak ni sudah masuk. Sebab apa? Kemudiannya sahabat-sahabat perak anjing pun perak anjing. Ada juga ulama yang mengatakan tidak, daripada dulu lagi hak anjing tu kalau anjing hak menjaga tanaman, menjaga binatang-binatang, ternakan dan sebagainya, ada faedah tu, hak tu dikecualikan. Kalau anjing saja-saja, hak tu tak masuk. Mana tidak masuk? Ada juga hak kata gitu. Ada juga hak katanya pada anak apa, anak setuju dengan hak ni, iaitu hak ni dia tak masuk ni pada ketika Allah SWT tak kena, memang hukumnya tak boleh, tak sah orang ada hak ni. Pada ketika tu malaikat tak masuk. Lepas tu apabila hukum berubah jadi ringan masalah tu, malaikat masuk. Yang ni bergantung kepada kehendak Allah SWT, keputusan Allah SWT. Molek kau tidak molek benda ni pada masa ni, molek kau tidak molek, tak molek, Allah SWT kata tak molek, malaikat pun tak masuk. Lepas pada tu boleh jadi berubah. Boleh jadi berubah. Maknanya hak kata tak masuk ni pada ketika ia diharamkan. Kemudian keharaman dia tu sudah dimansuhkan, diringankan, ditakhfifkan. Lepas tu maknanya masuk lah. Gitu. Malaikat apa ni? Malaikat ni ada ulama mengatakan, kebanyakan ulama ni mengatakan malaikat rahmat. Ada malaikat hafazah dan lain-lain itu masuk sama tu belah mana-mana pun. Hak ni malaikat rahmat. Menunjukkan bahawa rahmat yang sampai kepada kita, yang menghubungi kita tu ada kaitannya, ada kena-mengenanya dengan malaikat itu. Malaikat tu yang membawa rahmat, ada kena-mengenanya dengan malaikat. Kalau kita orang kan, kalau mari rumah kita biskut misalnya, kita kata biskut tu mari ke dalam rumah kita, ada kena mengenanya dengan orang yang mengunjungi rumah kita tu. Biskut kau gula kau gapo kau, kita kata ada kena mengena dengan orang hak mari gitu.
Kalau orang tu tak mari, tak semari, tak ada lah benda tu. Hak ni pun rahmat tu ada kena-mengena dengan malaikat. Bila dia tak mari, tak ada. Kalau kita nak rahmat, jangan bubuhlah benda-benda ni dalam rumah. Jangan bubuh. Jangan bubuh. Hak sebaik-baiknya kita kena jagalah. Patung setengah-setengah ulama tu dia faham. Patung ni gambar, usah ke gambar. Patung pun tak apa. Siapa dia buat patung? Misalnya di Indonesia ada patung di halaman rumah dia gapo, tak kisah. Tapi sebaik-baiknya seperti kita katalah dalam masalah-masalah pun kita jagalah. Walaupun kita tahu pendapat ada hak ni, tapi sebaik-baiknya kita jagalah. Tak usahlah bubuh dalam rumah tu walaupun gambar. Takut-takut membawa kepada pemujaan, gambar gantung tu. Tak usahlah. Takut-takut jadi berasa lebih, jadi berasa hebat, jadi berasa saya, jadi berasa macam-macam. Jadi berasa tu. Padahalnya tidak selayaknya pun orang tu sampai kita berasa gitu. Tidak selayaknya. Itu adalah di antara perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu digeruni, dirasakan hebat, dirasakan mulia. Maka boleh jadi kurang dalam jiwa dia tu, kurang sikit kehebatan kepada Tuhan, terjejah, takut-takut gitu. Bagi orang yang mengambil kira tu, dia tak sih lah. Dia tak sih. Walaupun gambar siapa-siapa pun, kalau nak ada pun paling tinggi kita kata dalam album sipah sebagai gitu je. Nak gantung-gantung gambar tu, hak semoleh-molehnya baik tak sah. Tapi kalau gantung juga mengikut pendapat mengatakan boleh tu, ya, tak jadi masalah je. Cuma sepuluh masalah lain lah, sepuluh masalah ambil air semaya seperti lah. Mazhab ni gini, mazhab ni gini, ikut nak mana-mana pun. Hak lebih cermaknya kita kata tak sah. Kalau tidak perlu, kalau perlu boleh jadi boleh. Kalau perlu, tetapi kita ni alhamdulillah lah tidak teruk mana sekadar kadang-kadang nak tunjuk pemimpin ni, lah ni pemimpin ni, pemerintah ni, menteri besar ni, perdana menteri ni, lepas tu perdana menteri lain pula, menteri besar lain pula, gambar tu tunjuk, nak suruh kenal, nak suruh tahu, sekadar tu jah. Tidaklah pula kata memuliakan lebih sangat ke apa. Tidak, tak ada pun berasa gitu. Hal itulah syukurlah kepada mana pun. Tapi setengah-setengah negeri tu, mana dalam masjid ni pun ada gambar pemimpin. Tu bukan dia dah tu, letak noh depan balik kiblat tu. Tu bukan dia dah tu. Telajak dah tu. Tak boleh. Tapi kalau sekadar dalam pejabat, adalah maksud-maksud yang tersendiri dan kiranya tidak memudaratkan. Kalau tak ada berasa hebat langsung kepada pemimpin pun bahaya juga. Boleh jadi pada pandangan setengah-setengah orang lah. Pada pandangan dari segi psikologinya itu terpulang lah. Waktu terpulang. Lepas tu satu lagi ni hadis Zaid bin Khalid. Dulu kita sudah jumpa dah, kecuali kata dia goresan, maknanya hak lukisan ataupun pada kain, pada kertas, pada apa tu tak apa, hak tu dikecualikan. Hak ni kita kata dah dulu pada masa hak sudah direngangkan. Hak suatu ketika dulu memang tak boleh. Hak pada kain pun tak boleh. Sehingga Nabi SAW suruh buat hak ada pada lansir. Hak ada pada lansir tu, gambar yang ada pada lansir tu dia suruh buat. Tapi hak ni pula pada ketika yang lain tak apa pula. Tirai juga ni, lansir juga ni. Sahabat guna. Dia kata hak tu tak jelas. Ubaidullah tu. Perawi ni. Dia kata kepada Ubaidullah, dia tak jelas. Busr bin Sa'id ni. Tidakkah dia dulu juga yang meriwayatkan hadis kata tak boleh? Kamu tak dengar kau kata dia. Dia ada kata kecuali tu. Kecuali, hak kecuali. Dia kata tak ada dengar. Ada, memang dia ada sebut hak kecuali. Maknanya ni rengan lah di sini. Seterusnya
diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Salim daripada ayahnya yakni Ibnu Umar, katanya Nabi Jibril telah berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi rumah dia. Lepas tu dia kata, bila sampai di rumah tu, suruh masuk, tak saya masuk. Dia kata, kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada surah dan ada anjing. Tak masuk. Kemudian diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Ini asal lagi ni, cuma ni tak ada dalam hadis. Cuma dia ada tulis di celah ni. Kalau dalam kitab kita ni baris yang keempat. Dalam kitab ni baris yang keempat dia ada tulis celah tu. Kecil dia tulis. Dalam kitab Fiqh dia ambil daripada kitab Fiqh mazhab Hanafi. Wa fi ad-Durr al-Mukhtar ikhtalafa al-muhaddithun fi imtina'i al-malaikah bima 'ala an-naqdain fanafahu 'Iyad wa athbatahu an-Nawawi. Dia kata dalam kitab Durrul Mukhtar tersebut, yakni ulama hadis berbeza pendapat tentang malaikat tak masuk dekat, dengan sebab tak masuk ke dalam rumah, tak masuk dekat orang seseorang itu, dengan sebab ada gambar pada duit. Ada kan setengah-setengah duit tu dia ada gambar orang. Gambar orang. Apa ni di kalangan ulama hadis dulu ada bahas dah ni. Malaikat pergi dekat ke tidak masuk ke dalam rumah. Dah kata gambar tak boleh. Gambar ni bukan hak duduk di sapu batas saja. Lepas tu hak duduk di duit tu lah ke mana? Qadhi Iyad kata tak. Yang ni malaikat masuk. Tu. Sebab apa? Hak ni bukan pisau kita nak lagu mana. Tapi Imam Nawawi kata ni termasuk juga. Malaikat tak masuk juga dengan sebab ada ni. Lepas tu lah ke mana duit tu nak letak mana? Masalah lah. So, kalau duit nak letak luar rumah. Lepas tu duit nak letak dalam beg luar gitu. Mesti letak dalam poket. Walaupun pada waktu semayang pun. Kalau letak luar tidak akan jadi mudarat. Kerana mudarat lah. Kerana mudarat tu sebab lain lah. Kerana mudarat dan kerana darurat. Kerana itulah. Kalau tak apa pun. Kalau tidak saja tak boleh mengikut Imam Nawawi. Tapi Qadhi Iyad kata tak. Hal ni tak termasuk. Dia ada tulis celah tu. Apalah, kita pergi pula seterusnya. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam ucap sami Allahu liman hamidah faqulu, maka kamu ucaplah Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana orang yang berbetulan kata-katanya dengan kata-kata malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, nescaya diampunkan baginya dosanya yang lalu. Ni cerita malaikat lagi. Ada pula malaikat hak lagu ni yang ditugaskan memang untuk doa, untuk apa ni kata iring ataupun untuk sambung kata-kata kita, japuk kata-kata kita. Umpamanya dalam semaya ada pula malaikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata. Ni lah Imam Malik kata ni. Imam Abu Hanifah pun kata gitu juga. Dia kata tu imam kata sami Allahu liman hamidah saja. Makmum kata Rabbana lakal hamd saja. Makmum tak kata sami Allahu liman hamidah. Sebab apa? Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata. Bila imam selesai kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata Rabbana lakal hamd. Mana dia tak suruh kata sami Allahu liman hamidah. Ini di antara dalil mereka nya. Imam Bukhari pun termasuk di antara orang yang berpendapat begitu juga. Tak apalah. Bila kita kata Rabbana Allahumma Rabbana lakal hamd, malaikat pun kata sekali juga. Malaikat pun kata sekali juga. Jadi demon ni dia kata, kalau kita ni Nabi SAW kata, bila imam kata sami Allahu liman hamidah, kamu kata selalu Rabbana lakal hamd ataupun Allahumma Rabbana lakal hamd. Beza-bezalah lafaz dia tu, tak apalah tu. Kalau kita kata
Sami'allahu liman hamidah dulu makmum ni. Lepas tu baru kata Rabbana lakal hamd. Tidak jadi betul lah. Hak betul lah ni pada ketika tu. Lepas pada tu imam kata Sami'allahu liman hamidah, kamu sampuk gitu lagi. Kalau kamu sampuk Sami'allahu liman hamidah dulu, tidak betul lah. Hak betul lah yang menyebabkan jadi diampunkan dosamu tu, iaitu bila sama-sama kata Allahumma Rabbana lakal hamd. Bila kata hak tu betul lah, serupa dengan hak tu sekali. Kalau tidak, tak ada betul lah. Kau tu dia mau tu buat gini. Sebab tu dia kata hak semoleknya tak suku-suku. So imam baca hak tu saja, makmum hak ni saja. Supaya dengan tu imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam tak kata amin. Makmum saja kata amin. Makmum saja kata amin. Dia kata lagu tu juga. Dalam masalah tadi. Inilah dalil dia. Kerana betul lah ni makna sekali tu. Kalau tidak sekali tak boleh. Dia berkait dengan masa. Tetapi orang lain kata betul lah tadi tidak bermakna terikat betul-betul tepat tu pada masa tu lah, kira-kiranya pada masa tu malaikat kata juga, jadi dapat jugalah. Orang lain kata lagu tu hak tidak terima saat ni. Ini lagi hak malaikat kata. Ini juga kerja malaikat. Ini nak cerita tentang malaikat belakang. Ada malaikat-malaikat tu yang dicipta dia tu untuk kerja-kerja macam ni. Bukan kerja-kerja besar, tak ada. Kerja ni khusus untuk ni. Ini memberi kelebihan dan keistimewaan kepada manusia, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, dan umat-umat lain umumnya. Memang macam setengah-setengah tu kerja dia banyak benda lain. Hak ni kerja dia hak tu saja. Ada juga malaikat. Pasal apa? Pasal ramai sangat malaikat ni. Dia bukan sikit. Ramai. Kalau hak ni tugas ke hak ni saja pun tak apa. Pasal ramai. Ada juga yang ditugaskan dengan orang tertentu saja. Orang tertentu. Selagi orang tu ada. Bila orang tu tak ada, tak ada. Ada lah dia. Ada juga. Tak ada lah kerja dia. Hak tu saja. Ada juga. Maknanya bila kita tahu lagu tu, beringatkanlah lah. Dan duduk tu dalam keadaan yang molek lah. Sebab apa? Kita tidak sorai. Kalau kita dengan kerajaan, ini dari segi falsafah dia lah. Kalau kita dengan kerajaan lah, kalau kerajaan tu pasal spy ke, SB ke, apa ke, kita kata kalau kita nak buat benda salah tak berani. Sebab apa? Dia mari dalam rupa kita juga. Kadang-kadang kita tak nampak dia. Kalau salah tu siapa bawa heret ke mahkamah ke apa, depan orang ramai, malu. Besar tu. Kita tak sanggup dah buat. Itu hak manusia. SB kau spy kau gapo, ya tidur. Dia ada ketikanya tak pergi tepat. Tapi kalau Allah SWT ni, malaikat ni, kita nak lepas lagu mana? Allah SWT sendiri saja dia tu pun padan dah kan nak kira. Tak ada dia terlepas daripada pandangan dia, daripada pengetahuan dia. Waktu pun padan dah kan nak kira. Ni tambah pula dengan malaikat pula. Jadi bagaimana seseorang itu akan buat salah? Dalam keadaan orang yang percaya kepada malaikat, percaya rukun iman malaikat tu, dia tak akan berani buat salah sebenarnya. Tak akan berani. Sebab apa? Terlalu banyak benarlah bukti. Ada ni bulu-bulu roma gapo kecek, tangan kaki kecek, saya sok cerita. Jadi kamera, jadi TV, jadi apa ni, tape recorder, jadi macam-macam. Ni duduk bunyi sana, bunyi sini. Betul-betul supaya kita kata hak adil. Kita tak boleh nak pelawak, tak boleh nak kata itu. Dia akan tunjuk selalu. Kita kata tak pergi kita kata. Dia pun tunjuk. Ni gambar. Tak pergi gua ni. Mana ni? Kalau hak di dalam dunia ni pun kecup perut kita, takut kita, tak say kita, malu kat orang. Lepas tu kena penjara pula. Sebab apa? Kita langgar. Ni benda tak patut buat. Benda rahsia.
Benda kalau dalam dunia ni ISA lah, OSA lah, macam-macam. Kena hak tu ni. Lagu mana? Apalagi hak kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kerajaan dia nak jaga ni cukup bukti saya esok. Daripada sebesar-besarnya sampai kecil-kecilnya cukup bukti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak dalam hadis kita jumpa. Dia suruh tunjuk. Dia suruh cerita. Dia suruh royak. Padahal dia sudah tahu dah. Dia suruh royak untuk orang lain tengok. Jadi saksi, jadi bukti semua. Tak akan berani. Kalau dia buat juga, memang dia tahu benda tu tidak salah. Tu kalau orang beriman semua tu tidak salah. Pada pahaman dia. Misalnya masalah gambar sana. Dia buat juga, dah tahu dah malaikat tak masuk. Malaikat mari ni, kalau orang mari dalam rumah, buat piti 10 riyal seorang. Banyak dah sehari. Lagu mana malaikat bawa rahmat? Kadang-kadang kita tak terasa bila kata rahmat ni. Tak terasa. Kalau piti nampak selalu. Kalau pahala pun tak nampak. Kadang-kadang gitu. Kalau kita bayar ke hak ni piti mari. Tak kena halal. Kalau dia buat juga mana dia yakin bagi dia benda ni tak apa, tidak salah. Misalnya masalah gambar tadi. Dia yakin benda ni tidak salah, tak apa. Hak tak boleh tu, hak gini. Jelas bagi dia. Yakin benda ni tidak salah, tak apa. Hak tak boleh tu, hak gini. Jelas bagi dia. Dan dia buat tadi bukan dengan maksud nak langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dengan maksud tu. Kadang-kadang dia buat tu macam kita tengok di Indonesia lah misalnya. Kita sangka baik dengan mereka. Jadi ulama dia tu makna siapa ada patung. Tujuan dia nak ayat mana benda ni tak apa. Kalau tidak orang tidak yakin. Kalau ulama tidak buat. Boleh jadi dia ayat kau orang biasa boleh benda lagu tu. Benda ni kalau ulama tak sesuai. Dia nak ayat tu. Dengan dia buat. Dia yakin tu. Harap-harap gitu. Gitu. Kalau orang beriman, orang yang berilmu, kalau dia buat juga dalam keadaan dia tahu salah, itu tak kena. Tidak nanti orang berilmu, orang yang beriman sebenarnya dah tahu malaikat ni lagu ni. Macam mana dia boleh buat? Tak mungkin dia buat. Itulah maknanya kepercayaan kepada malaikat. Besar artinya dalam kehidupan kita ni, kepercayaan kepada malaikat. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah lagi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya ini semua kita sudah jumpa dah hadis ni. Seseorang dari kamu itu benar-benar berada dalam sembahyang, yakni fupa dalam sembahyang, dari segi pahala dia tu berterusan pahala dia selagi madamatis salah tahbisu, selagi sembahyang itu menahan dia. Duduk dalam masjid ni tidak kerana lain, kerana nak tunggu sembahyang, bukan sebab lain, maka dikira seperti sembahyang dah pahala dia. Dan malaikat pula duduk kata ni, Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahmah. Ini kerja malaikat. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Selagi dia tidak bangun daripada sembahyang dia ataupun tempat sembahyang dia, artinya selagi seseorang itu duduk buat baik, malaikat itu duduk sokong, duduk doakan kebaikan untuk dia. Kalau paling tidak minta ampun untuk dia pasal dia tak ada salah sikit sebanyak. Ada salah pun hilang dengan hak malaikat doa saat ni. Bila seseorang itu buat kebaikan, dan kemuncak kebaikan hak berkait dengan Allah Subhanahu Taala ni sembahyang. Tidak makna sembahyang saja ni. Di sini disebut sembahyang saja, memanglah hak ni hak paling istimewa. Apa-apa kebaikan yang kita buat, khususnya sembahyang yang tersebut dalam hadis ini. Malaikat duduk kata lagu tu, ataupun selagi dia tidak berhadas, mana dalam keadaan menjaga air sembahyang. Ini menunjukkan kelebihan seseorang itu berada dalam suci, ada air sembahyang, ada kelebihan dia yang tersendiri. Ada kelebihan dia yang tersendiri. Malaikat kerja dia hak tu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
Maknanya hak belah-belah kita duduk buat tu pun ada orang lain duduk minta ampun untuk kita, minta rahmat untuk kita. Tidak nanti kita buat secara khusus, secara tidak langsung. Apabila kita buat ni dia akan ada selalu. Dia akan ada selalu. Seterusnya daripada Safwan bin Ya'la, daripada ayahnya, katanya saya mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, wa nadau ya Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berseru, oh penjaga, pengawal neraka, liyaqdi alaina rabbuk, biar Tuhan engkau matikan kami saja. Tak cekak ni, tak gerak nak pekuk azab dalam neraka ni, biar Tuhan mati ni. Tak mati dah dalam neraka tu, tak mati dah. Wa nadau ya Maliku, mereka berseru, malaikat. Ni nak ceritanya malaikat penjaga neraka pula. Maliku. Sufyan berkata dalam bacaan Abdullah, wa nadau ya Mali, wa nadau ya Mali, yang ni baca dengan murakham, baca dengan murakham. Murakham ni apa ni, bahasa lembut lah, bahasa lembut, bahasa Melayu, bahasa memujuk. Kalau kita Melayu ni dia ambil alif belakang, nama Ramli Liwe, kita kata nama Yusuf kita pasti ambil belakang gitu. Dia orang Arab dia buang alif belakang ambil awak depan. Itu orang panggil tarkhim, bab tarkhim ataupun murakham. Ni baca ya Mali ni, Maliku, kaf tu buat, tinggal la tu bagi bawah, ya Maliku, ku tu buat. Tu bahasa pujuk, bahasa rayu. Oh penjaga rayu, merayu, minta sangat-sangat dengan malaikat penjaga neraka tu. Gitu, ya Mali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya, kepada perawi ni Urwah ni, dia tanya, Aisyah tanya, pernahkah berlalu kepadamu suatu hari yang lebih teruk, lebih berat lagi daripada hari Uhud? Pasal apa? Pasal hari Uhud ni ramai sahabat-sahabat yang mati syahid, terbunuh, termasuklah pak saudara dia. Sedihlah kiranya, beratlah ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Dia kata, kalau nak kira aku alami daripada kaummu, banyaklah, kata dia. Tetapi hak paling dahsyat, hak paling teruknya ialah pada hari Aqabah, yang aku alami dari mereka pada hari Aqabah, ketika mana aku kemukakan diriku kepada Ibni Abdi Yalil bin Abdi Kulab. Pergi ni di Taif ni, dah Mekah orang tak terima, pakak halau, pakak kata macam-macam, fitnah macam-macam, tak terima ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usah kau nak bela, nak sambut, tak sih. Dia pergi ke Taif. Ni cerita di Taif. Pergi ke Taif, pergi tanyalah, merayulah, kalau ada siapa-siapa maknanya nak bersimpati dengan dia, dengan perjuangan dia ni, bagi perlindungan kepada dia ke. Dah apa ni, orang Mekah tak say dia ada. Apa kalau kita duduk di Taif lah, ke mana? Tak say juga. Bukan setakat tu saja, bukan setakat tak say terima saja. Wayak ke budak-budak, panggil budak-budak, suruh pergi baling anak batu, hambak. Hambak jadi sepuluh orang gila dia buat ni, gila ni kata. Hambak baling dengan anak batu, sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak pakai hambak, kata macam-macam. Itulah ceritanya. Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, orang pekung anak batu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah depan, dia pergi dekat Nabi sebelah depan. Orang pekung kat belakang, dia pergi kat belakang, biar kena dia, jangan kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu pun luka berdarah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hak paling sayu lah, paling sedih lah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam alami. Ini Ibnu Abdi Yalil ini mengikut kebanyakan ulamanya, kemudiannya dia Islam juga. Pada masa tak Islam, pada masa ni tak Islam.
Lepas pada Fatih Makkah tu Islam. Tak ada siapa dia pun terima menyahut permintaanku, apa yang aku mahu. Aku pun berangkat dari situ pergi dalam keadaan sedih, ala wajhi, mana dalam keadaan tak tentu halal, tak tahu ke mana arah nak dituju. Falam astafiq, aku tak sedar, tak khabar, kecuali aku sudah berada dalam keadaan kaki ikut suruh nak gitu. Siapa-siapa dekat mana? Qarnis Sa'alib, siapa dekat tu. Lepas tu aku pun sampai situ dongok, angkat kepala tengok ke atas, nampak macam awal mari, gelap mari, menutupi aku. Aku pun tengok dalam tu ada Jibril. Tidak semestinya awal, tapi seperti awal lah mari dalam bentuk gelap gitu mari. Jibril. Fanadani, dia pun berseru aku, dia panggil aku. Dia pun kata, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadap kamu. Mereka tak seterima tu Allah dengar dah. Sekarang ni Allah SWT telah utuskan malaikat bukit. Malaikat bukit ni apa makna? Malaikat yang mana bukit ni duduk di bawah kekuasaan dia. Tuhan suruh dia jagalah bahagian bukit ni. Malaikat penjaga bukit. Gitulah. Untuk kau suruh dia apa yang kau nak ke dia. Kalau nak akak bukit tu nak hempak atas mereka pun boleh. Malaikat tu pun panggil aku. Malaikat bukit tu panggil aku, dia beri salam kepada aku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, betul lah tu, zalika, betul lah tu, yang ni hak Jibril kata tu, lagu tu lah, begitulah. Lalu apa kehendakmu, apa kemahuanmu, nak kau dia? Betul lah tu hak Jibril kata tu, memang lagu tu lah. Lepas tu nak apa? Mana gitu? Nak lagu apa? Kalau engkau nak aku itbakkan ke atas mereka, aku hempakkan ke atas mereka. Ada juga setengah ulama kata kapitkan bukit ni, bukit alik nisa ni pupak hak engkau ni duduk sini, maknanya bukit tu berjalan mari kapit, ataupun utuh kau mari kapit. Kalau kamu nak aku buat begitu kepada mereka, akhsyabain, dua bukit yang pejal kerah ni, aku akan buat, kata dia, kalau nak. Apa Nabi SAW kata? Nabi SAW kata, tidak, jangan kata. Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan daripada keturunan mereka orang yang akan menyembah Allah Azza wa Jalla semata-mata. Dia tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Tu jawapan. Setelah maknanya orang ni setara tu buat ke dia ni, begitu kata dia, maka tak jadi, malaikat pun tak jadi. Setara tu. Lepas pada tu kat ramah orang Islam tu, kalau nak kira pada masa tu buat dah ke, tak ada lah orang Islam pada Fatih Makkah ke apa semua begitu ramah, tak ada. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja tu tak sampai ke situ lah. Tak sampai ke situ. Ini ada malaikat, nak ceritanya ada malaikat yang menjaga bukit, ditugaskan untuk menjaga bukit. Atas dia nak buat bukit tu lagu mana, nak buat lagu mana. Kita tengok dari segi proses biasa ni, lama-lama bukit ni, dalam bukit tu ada bahan-bahan galian benda ni, ada logam sekian ni. Setelah proses bumi ni lah, sekian lama nak boleh jadi gitu, dia ada penjaga dia, malaikat. Malaikat tu kadang-kadang manusia pun tidak faham, sebelum pada ni tak ada, tiba-tiba ada, kok mana? Ada juga berlaku lagu tu. Mana dalam kajian tak ada dulu, tiba-tiba ada. Mana bahan tu, satu bahan gapo dia Allah SWT nak buat tu, tak ada siapa dia tahu, tak ada siapa dia tahu hikmat dia apa dia buat tiba-tiba pada masa ni. Orang tahu dulu mengikut kajian tak ada, tiba-tiba ada. Kalau mengikut kajian biasa, nak boleh terdapatnya bahan ni dalam bumi ni kena melalui sekian lama, tapi tidak. Apa semua ni? Kalau tidak kerja malaikat. Ni malaikat lah. Nak ceritanya malaikat hak dalam laut, malaikat ada belaka lah, ada belaka. Ni hak bukit. Lepas tu
Aku bertanya, Zir bin Hubeish, kata perawi ini, tentang firman Allah SWT, fakana qaba qausaini aw adna, ia berada pada jarak 2 busur panah. Busur tu maknanya ibu panah, busur ataupun busar, bukan anak panah tu, anak panah, busur. Jadi maknanya kita kata kalau panah ni lah, kita kata paling besar lah, kita kata panah lah panah ni. Jadi dua kali. Sejauh tu je Jibril ni dekat dia. Pernah Jibril ni sampai hampir dengan Nabi SAW pada jarak itu. Hak maksud ni pada jarak tu, dulu kita kata apanya dah Jibril pergi belaga lutut dengan Nabi SAW tu, tidak pada jarak tu. Jarak tu dalam rupa manusia, ni dalam rupa asal dia ni. Pada jarak tu ni pada ketika ni dia bukan sama mari pada jarak tu, hak mari pada jarak dekat lagi tu dalam rupa manusia, tak berat tu tak berat. Hak berat ni kita kata cuba kalau matahari tu kalau berdekat sikit dekat bumi ni jadi lagu mana? Tak hidup tumbuh-tumbuhan, itu kesannya. Tak hidup. Kalau hujan tu kalau lebat lebih daripada hak biasa, lagu mana? Tergelar habis. Tu makna kalau berdekat. Ni berdekat hak asal. Hak ni pun lagu tu. Fakana qaba qausain aw adna, ataupun lebih hampir lagi daripada tu. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Ma auha. Hak ni kalau dalam balaghah ni dia memberi makna besarlah benda tu. Auha ila 'abdihi ma auha. Ma tu dalam bentuk tidak tentu begitu. Mana nak cerita banyaklah, entah apa yang diwahyukan kepada hambanya pada ketika itu. Entah apa yang telah diwahyukannya kepada hambanya. Maknanya banyaklah, hebatnya. Gapo dia tak tahu. Ya Allah SWT bagikan kepada hambanya yakni Muhammad melalui Jibril. Yang mari dekat tu, buat apa yang dekat tu? Tak ada siapa dia tahu rahsia. Ataupun fa'auha tu fa'il dianya malaikat tu. Yang ni Jibril tu sendiri pergi dekat dan dia mewahyukan kepada hambanya, hamba Tuhan maksudnya, apa yang dia nak wahyukan. Ibnu Mas'ud kata itu dia melihat Jibril ada 900 sayap. Hak ni maksudnya hak dekat apa ni sejauh ataupun pada jarak 2 busur ataupun lebih hampir daripada tu dalam rupa dia hak 900 sayap. 900 sayap lagu mana kita pun tak faham. 900 sayap. Adakah sepuluh sayap burung, sepuluh sayap lagu mana tak tahu, tak cerita. Tapi 900 sayap lah, ada sayap. Itulah rupa asalnya. Riwayat daripada Alqamah daripada Abdullah, kata dia, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan, Tuhannya. Tanda-tanda besarlah, banyaklah besar-besarnya. Tanda-tanda yang besar, maknanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, kata dia telah melihat rafrafan akhdar, yakni hamparan hijau. Dia nampak hijau, luah hijau. Sadda ufuqas sama, yang menutupi ufuk langit. Hijau tu sampai menutupi ufuk langit. Tak tahulah mana gapo dia, hak dia nampak. Setengah ulama kata hijau tu yang menutupi ufuk langit tu sayap malaikat. Sayap malaikat. Tak tahu apakah kerana kejauhannya, seperti kita kata nampak biru langit, waktu jauh kita kata. Tapi yang kita nampaknya biru habis sekeliling. Biru tu gapo dia? Adakah biru tu sesuatu warna sebenarnya, ke kerana jauh, ke kerana apa? Tak tahulah. Tapi itulah yang dia nampaknya, yang ditunjukkan kepada dia. Yang lebih dekat di sini berkait dengan malaikat lah. Kesan daripada bila malaikat mari sedekat tu dia nampak gitu. Kesan dia nampak gitu. Pada hak tu, kalau andai kata hak nampak biru saat ni, hak nampak hijau saat ni, comel lah ditunjukkan kepada kita pada hak tu. Tosi dah dunia ni. Pada hak tu tunjuk sekali je. Kalau kita kepada manusia biasa ni, tunjuk dalam mimpinya. Andai kata sesuatu yang comel, pelik sungguh, tak aja tengok lagu tu. Pada hak tu dah tosi dah dunia. Gitulah.
Sebab itulah Nabi SAW ni tak rapak dunia. Hak dapat pun nak suruh molek. Nak buat kerja je lah hak dapat ni. Dari segi hakikat dunia ni tak ada gapo. Daripada Aisyah lagi kata dia, sesiapa yang mendakwa Muhammad telah melihat Tuhannya, faqad a'zama, dia telah mengadakan suatu perkara yang besar. Dalam setengah riwayat ada sebut faqad a'zama alaihil firyah, dia telah mengadakan dusta yang besar terhadapnya. Mana tak betul? Nabi SAW tak pernah tengok Tuhan, tak pernah. Kata Aisyah, dia tengoknya Jibril dalam rupanya, dalam kejadiannya, dalam keadaan menutup ufuk. Menutup ufuk. Di sini ada pendapat lah ulama lah, khilaf lah dalam masalah Nabi SAW ni tengok Tuhan ke tidak. Mengikut Aisyahnya di kalangan sahabat tak. Dia kata tak, ke mana-mana pun tak. Pada ketika pergi ke Mi'raj ke apa tu, tak tengok tak. Tak tengok. Mengikut dia. Di sini pun ada. Dalam hasyiah kita ni, qala Syekh fil Lama'at. Lama'atut Tanqih Syekh Abdul Haq, mana seorang muhaddis terlebih dahulu lagi daripada Syah Waliullah di Delhi, India. Dia tulis Lama'atut Tanqih Syarah Mishkatul Masabih. Itu dalam bahasa Arab. Lepas tu dia tulis pula lagi Asyi'atul Lama'at. Asyi'atul Lama'at fi Syarhil Mishkat. Ni dalam bahasa Farsi dia tulis. Syarah kepada Mishkat juga. Yang ni dia syarah Mishkat tu dua. Satunya dalam bahasa Arab, satunya dalam bahasa Farsi. Yang popular pada masa tu di India. Ini dalam kitab dia, Syekh tu kata apa? Ikhtalafa qadiman wa hadithan, ataupun ukhtulifa qadiman wa hadithan fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatul Isra. Khilaf ulama dulu dan sekarang, kata dia. Sejak sampai dulu lagi sampai kemudian ni berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya pada malam Isra itu. Fa dhahaba Aisyah wa Ibnu Mas'ud ila nafiha. Ibnu Mas'ud dan Aisyah kata tak tengok. Dhahaba Ibnu Abbas wa ba'dun akharun minhum ila itsbatiha. Yang lain pula Ibnu Abbas dan ada lagi yang lain mengisbatkannya. Wa ilaihi dhahaba Ka'bul Ahbar. Ka'b al-Ahbar pendapat ini, Zuhri dan lain-lain. Wa bihi qala sairu ashab Ibnu Abbas, dan inilah juga pendapat sekalian anak buah Ibnu Abbas. Wa huwa qaulul Asy'ari, inilah juga pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia kata tengok juga. Wa aktsaru atba'ihi, kebanyakan pengikutnya. Wa ba'dhum yatawaqqafuna fiha li'adab ad-dalail al-wadihah ala ahad al-janibain. Sebahagian mereka, yakni ulama, tawakuf. Mana tak saya kata gapo, tak saya kecek dalam masalah ni. Sebab apa? Tak ada dalil yang terang menyokong mana-mana pihak. Hak ni pun tidak terai juga, hak ni pun tidak terai juga. Wal haqqu al-madhkur fi surah an-najm min ad-dunu wat tadalli wa qurbi qaba qausain min Jibril lidalalati siyaq al-ayah ala dhalik. Jadi fakana qaba qausain aw adna. Siapa dia qaba qaus? Fakana tu dhamir dalam tu. Nanti kita akan jumpa dalam jilid yang kedua akhir Bukhari ini satu hadis yang ulama sangat pertikaikan hadis itu. Diriwayatkan oleh Syarik. Kalau dalam ni sini kan, di sini ni kan, riwayat Zir bin Ubaish dan daripada Ibnu Mas'ud ni jelas kata dia maksudnya Jibril hak dia tengok tu. Semadana fatadalla tu Jibril. Di sana dalam riwayat itu dia mentafsirkan Allah. Ia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semadana kemudian dia menghampiri fatadalla lalu menjuntai. Yang menjuntai itu Allah pula. Tu ramai orang kritik Bukhari situ tidak kemah situ. Dan tidak betul. Bercanggah dengan riwayat-riwayat yang lain dalam Bukhari sendiri. Macam di sini tak ada. Hak tu malaikat tu. Tapi riwayat itu satu riwayat. Satu riwayat. Ada menyebutkan begitu. Jadi ulama pertikaikanlah hal tu di antara hadis dalam Bukhari yang dipertikaikanlah.
Dia kata hak sebetulnya, hak benarnya yang tersebut dalam surah Najm, hak mari dekat, lepas tu menjuntai, lepas tu pada jarak 2 busur panah tu, itu Jibril, kata dia. Kerana siap halaman ayat itu menunjukkan begitu. Mengikut Imam Nawawi Ar-Rajih Al-Mukhtar, kata dia, di sisi kebanyakan ulama bahawa Nabi SAW melihatnya di situ Jibril bi basarihi, dengan mata kasar dia ni lah. Wa qala inna Aisyah tak apalah. Dia kata ni, lam tarwi fi inkari hadithan wa sama'an minhu sallallahu alaihi wasallam, innama huwa ijtihad mustinbatun minha radhiyallahu anha bi ra'yihi wa tamassukuha fi dhalika bi qawlihi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah. Ni dibahas panjang pula di sini ni. Tengok sendirilah. Ana rasa tidak dulu pun ada bicara juga ni. Mengikut Imam Nawawi di sini ni ra'ahu tu mana Allah bukan balik kepada Jibril, tetapi kepada Allah. Tetapi hak mari dekat tadi sejauh 2 busur panah tu, semua boleh kata, semua ulama kata waktu Jibril hak tu. Tetapi Nabi SAW ada melihat Tuhan. Hak ni hak Aisyah kata ni tidak melihat apa, dia tidak ada wak mari riwayat hadis apa. Ibn Nawawi kata ini adalah ijtihad dan istinbat daripada dia. Sebab apa hak Aisyah pegangnya, hak dia kemukakan, iaitu ayat wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan. Manusia tidak boleh Allah bercakap dengan dia kecuali secara wahyu, au min wara'i hijab. Lepas tu ayat la tudrikuhul absar. Itulah antaranya. Hak ni kata mereka, orang yang terima tu, dia kata ni berkait dengan kecek, bukan masalah melihat, berkait dengan kecek. Lepas tu la tudrikul absar, itu maknanya melihat dengan meliputi segala-galanya, ataupun melihat tanpa kaifiat, itu tidak dinafikan, kata orang yang terima lah. Tapi Hafiz Ibn Hajar tak setuju dengan pendapat Nawawi tadi. Tak setuju dengan pendapat Nawawi tadi. Apa Hafiz Ibn Hajar kata? Jazaman Nawawi bi anna Aisyah, dia menafikan riwayat ini, dia tidak nafikan dengan hadis yang marfu'. Dia hanya ijtihad, dia istinbat saja. Ibnu Khuzaimah pun tu juga lagu tu. Wa tabi'a fi Ibnu Khuzaimah wa huwa ajab, pelik kata dia. Faqad thabata fi sahih Muslim, jelas tersebut dalam sahih Muslim daripada Masruq. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadha, faqultu ya Rasulullah hal ra'aita rabbaka? Faqala la, innama ra'aitu Jibril munhabitan. Aisyah jelas tanya, tidak marfu' warnanya, tidak meriwayatkan hadis lagu mananya. Memang jelas ada riwayat, dia ada sebut, bukan ijtihad dia ni. Dia tanya, saya tanya, wahai Rasulullah, adakah engkau telah melihat Tuhanmu? Dia kata tidak. Apa yang saya lihat ialah Jibril yang turun. Jelas. Tak ada hadis lagi lagu mana. Wallahu a'lam. Intaha kalamu syekh fil lama'at. Itulah kalamu syekh dalam lama'atnya, begitulah. Habislah sudah. Seterusnya riwayat daripada Samurah, katanya Nabi SAW bersabda, malam tadi saya telah melihat 2 orang datang kepadaku. Faqala, mereka berdua berkata, alladhi yuqidun nar Malik khazinun nar, yang menyalakan api neraka, iaitu penjaga, pengawal neraka. Yang ni dia cerita, 2 orang ni cerita yang menyalakan api tu jadi nyala sama siapa dia, iaitu Malik, penjaga, pengawal dia, pengawal neraka.
Saya ni Jibril, dan hak ni Mikail. Dua orang hak mari. Hak ni lah hak moleknya. Satu lagi dalam nuskhah satu lagi dia kata faqala dengan ifrad. Maka berkata allazi, yang malaikat yang menyalakan api neraka, iaitu penjaga pengawal neraka tu, berkata. Kata kepada dia tak ada sebut. Tak ada sebut. Dan saya Jibril, saya Mikail. Mana seseolahnya tiga orang, apa kita bukan dua orang. Ini kurang tepat sikit. Walaupun ada nuskhah mana kata qala, bukan qala. Kalau qala bermaknanya hak ni tidak mari berdua, mari seorang. Hak dia kata dua orang mari tu, mari sekali. Lepas tu ada seorang lagi hak mari, iaitu malaikat penjaga neraka. Hak malaikat penjaga neraka tu kata kepada dia. Kata royak dia tu penjaga neraka. Lepas tu Jibril pun kata saya Jibril, saya Mikail. Hak ni Mikail. Dia sebut begitu ceritanya. Boleh diselesaikan juga, tetapi yang lebih sesuainya hak dua tu mari. Malaikat hak jaga neraka tu tak mari. Hak dua ni yang mari. Dua ni mari faqala allazi, yani allazi tu jadi mubtada. Tu kalau kita kata dengan musanna di sini qala allazi tu jadi mubtada. Yani maqulul qaul bagi mereka berdua ni. Maqulul qaul bagi mereka berdua. Malik, Khazin itu jadi khabar kepada allazi. Tapi kalau kita baca qala dengan ifrad, allazi itu jadi fa'il, bukan jadi mubtada. Itu beza dia. Tapi maqulul qaul dia tak ada sebut. Maqulul qaul dia mahdzuf. Seseolahnya dia katalah seperti mana mereka ni kata hak dua lagi tu kata ana Jibril wa hadza Mikail. Seseolahnya dia kata ana khazinun nar, ana Malik khazinun nar. Seolah-olahnya dia kata lagu itulah, itu maqulul qaul dia. Itu beza dia. Kalau kita kata dengan musanna qala allazi yuqidun nar, Malik khazinun nar. Mereka berdua berkata yang menyalakan api itu ialah penjaga pengawal neraka. Ni allazi ni maqulul qaul bagi qala itu jadi mubtada. Maknanya malaikat hak jaga neraka tu tak mari kalau lagu tu. Kalau kita kata qala dengan pendek begitu ifrad, maknanya malaikat hak jaga neraka tu mari juga, tapi dia tidak mari sekali, mari suku. Hak dia Nabi SAW kata aku tengok malam tadi dua orang datang kepada aku, hak mari sekali, maksudnya mari sekali. Hak mari sekalinya Jibril dengan Mikail. Hak tu tidak. Itulah beza dia. Maknanya Nabi SAW ni selalu didatangi oleh malaikat. Dan dia apa? Dia perlu ayat tu, dia ni Jibril, hak ni Mikail. Sebab dia mari tu rupa dia tak serupa. Kadang-kadang mari lagu ni tidak tetap. Tidak kata kalau lagu ni semua kena dah lah. Hak ni Jibril. Tak kena ayat. Sebab dia kena ayat tu. Sebab dia mari tu dalam rupa yang berlainan. Kalau dia mari dalam rupa orang, cumanya dalam hadis ada sebutlah, biasanya dia mari dalam rupa Dihyah, sahabat Nabi, Dihyah Al-Kalbi. Dihyah tu seorang yang sangat comel, sahabat Nabi SAW yang sangat comel, dan rupa dia dekat dengan rupa Nabi SAW. Dihyah comel. Dan dia sering kali dia pergi berjalan ke mana-mana tempat ada orang perempuan, dia tutup muka, takut orang perempuan tergoda dengan dia. Dihyah ni. Gitulah. Tapi tak mesti juga dalam rupa tu, dalam rupa lain pun mari juga. Lepas tu cerita lagi riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang tu panggil isteri dia pergi tidur, isteri dia tak sih ni bukan kerana sebab-sebab yang munasabah lah, kerana marah, kerana benci ke, kerana tak suka ke. Maknanya tak suka tu bukan kerana hak benar, tidak, kerana tak benar. Tak suka tu ikut perasaan dia je. Ya, si suami ni buat molek dah. Fabata ghadbana, maka bermalamlah suami itu dalam keadaan marah. Malaikat melaknat dia hingga ke pagi.
Ni ada pula malaikat melaknat pula dah. Melaknat ni maknanya jauhlah engkau daripada rahmat Allah, jauhlah engkau daripada rahmat Allah. Itu maknanya laknat. Mana dia doakan supaya orang tu jauh daripada laknat Allah, daripada rahmat Allah. Itu makna laknat. Artinya buat sesuatu yang menyukakan orang lain, terutama orang yang dekat kita, itu adalah sesuatu yang disukai oleh malaikat. Dan buat sesuatu terutamanya orang yang dekat-dekat kita ni, keliling kelalai kita ni, sesuatu yang tidak menyukakan teman kita, itu mendatangkan laknat daripada malaikat. Seterusnya hadis ni wahyu berhenti ni, hadis ni sebenarnya dulu sudah jumpa dah. Cuma dalam bentuk yang ringkas mari. Nak ceritanya Jibril mari duduk atas kursi antara langit dengan bumi. Faju'ithtu minhu, aku pun ketakutan kerananya. Lalu tersungkur ke bumi. Nabi SAW takut. Tersungkur ke bumi. Ini kita sudah bincang dah dulu. Di awal Bukhari ini pun ada, dan selepas tu pun banyak kali pula ada. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, pada malam Isra tu aku telah melihat Musa, seorang yang Adam. Apa makna Adam ni? Adam ni makna dia kulit merah, kulit merah, kulit merah kulit ni seperti kita kata merah kulit ni orang kulit biasalah, putih tapi tidak putih benar tu, merah kulit. Itu makna Adam. Tualan ja'dan, tinggi orangnya, ja'dan, rambutnya kerinting. Macam dia ni orang Syanu'ah. Syanu'ah ni satu kumpulan lah, kabilah Syanu'ah, besar-besar orangnya, tinggi-tinggi orangnya. Saya tengok Isa, seorang yang sederhana tingginya, marbu'an, seorang yang sederhana, mana tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Marbu'al khalq, jadi sederhana kejadiannya, putih kemerahan warnanya. Warna kulit dia tu ni putih merah. Ni putih ni lebih putih lagi daripada Nabi Musa tu. Putih merah. Orang balik sana lah. Kalau kita tengok sampai sekarang ni pun orang balik ni kawasan Israel ni, Palestin, kawasan Lebanon itu, putih dia lagu mana? Lagu tu. Ada pohon Arab, Bahrain, Yaman ke apa ni tidak putih waktu tu. Ni putih. Supaya orang putih. Supaya orang putih. Putih lagu tu. Ilal humrah wal bayad, itu sabtir ras, mana rambut dia tu betul lurus, rambut dia. Tidak kata apa ni kerinting, ekal rambut dia tu. Dan saya tengok malikan khazinan nar, penjaga, pengawal neraka, saya tengok. Dan Dajjal dalam beberapa ayat, termasuk dalam beberapa tanda kebesaran Allah yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Ini di antara Allah SWT tunjuk pada Nabi lah. Nak cerita di sini, tengok malaikat penjaga neraka tu. Pas malaikat penjaga neraka ni orang takut belaka. Takut belaka. Memang Allah SWT pilih dia tu, tentukan dia tu sesuai dah dengan tempat tu, sesuai dah dengan tempat tu. Seperti kita lah, nak suruh jadi polis, kau nak suruh jadi gapo, ya kena sesuai juga. Kalau polis kecil lagu mana tak takut orang. Kalau polis tu garang, suara dia pun itu, jadi takutlah. Ni pun lagu tu juga ni. Kalau orang tengok tu pun takut dah. Ni Nabi SAW sudah tengok juga. Lepas tu kata Anas dan Abu Bakar, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW, malaikat-malaikat menjaga Madinah tu daripada Dajjal. Ini Dajjal tidak masuk, tak boleh masuk ke dalam Madinah. Yang ni maksud di sini Dajjal yang sebenar, Dajjal yang disebut-sebut selalu oleh Nabi SAW tu. Itu Dajjal itu. Pasal apa tak boleh masuk? Malaikat duduk jaga. Artinya malaikat ada juga jaga negeri ni, jaga negeri, jaga kawasan, ada kalanya memang kerana rahmat Allah SWT, kerana Allah SWT sudah tentukan daripada awal lagi ini tempat yang berkat, dia jaga. Ada juga asalnya tidak begitu, tapi kerana doa orang-orang tertentu, Allah SWT tugaskan, hantar malaikat-malaikat suruh jaga. Ada juga lagu tu, jaga daripada bala bencana. Ada juga. Tetapi bukan tetap. Hal itu bergantung kepada permintaan. Ada juga. Bahawa maja' fi sifatil jannah,
ini bab tentang gambaran syurga pula. Sekat tu dah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.